KPM. Assalamualaikum adik-adik dan murid-murid yang sedang menonton kesenian di Didik TV KPM. Bersama Kak Elly Arifin di sini yang akan temankan adik-adik kita sama-sama belajar dan memahami pelbagai jenis tarian yang ada di Malaysia ini yang sebenarnya merupakan sebahagian daripada budaya kita. Ada banyak sangat jenis tarian yang kita mungkin pernah dengar atau tak tahu langsung dan kita akan sama-sama mendekati jenis-jenis tarian ini. Kalau tadi adik-adik dah saksikan persembahan daripada cikgu-cikgu kita yang sangat berbakat iaitu daripada Cikgu Datu, Cikgu Nur Hidayah dan juga Cikgu Fauzi. Kejap lagi kita akan lebih kenal lagi jenis tarian ini, tapi sebelum itu kita saksikan profil guru dahulu. Nampak tak hebat tak cikgu kita? Kak Elly dah bagi tahu dah. Jadi sekarang ini kita nak menjemput cikgu kita untuk ke dalam studio untuk sama-sama berkongsi info berkenaan dengan tarian Ceracap Inai. Jadi Kak Elly nak menjemput Cikgu Fauzi. Silakan cikgu. Apa khabar? Baik Elly. Okey cikgu. Kalau tadi kita saksikan tarian Ceracap Inai. Betul kan? Tarian Ceracap Inai itu mungkin cikgu boleh berkongsi sedikit berkenaan dengan asal-usul tarian Ceracap Inai ini. Okey, terima kasih Elly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera murid-murid. Saya Cikgu Muhammad Fauzi bin Ahmad Silo daripada Sekolah Seni Malaysia Johor. Terima kasih Elly. Jadi saya berkongsi sedikit berkaitan dengan tarian yang akan murid-murid pelajari pada episod kali ini. Okey, di mana nama tarian ini adalah tarian Ceracap Inai yang berasal daripada negeri Johor di daerah Muar dan beberapa kawasan iaitu di Kundang Ulu, Lenga, dan ini adalah kawasan-kawasan di daerah Muar yang pernah ditarikan tarian Ceracap Inai ini.
dan kebiasaannya cuma di waktu sekarang ini kita jarang lihat sedikitlah tarian-tarian ini dipersembahkan. Baik, cikgu, kalau kita tengok setiap pergerakan itu ada maksud-maksud tersendiri ke cikgu? Ada macam begini, begitu dan sebagainya? Kebiasaannya kalau kita lihat masyarakat Melayu ini dia kaya dengan simbolik-simbolik alam. Ceracap inai itu sendiri adalah diambil daripada biasanya kalau majlis keramayan kita ada malam berinai, kita ada pokok inai kan. Jadi salah satunya mereka menggunakan simbolik-simbolik inilah, dan pergerakan contohnya kalau kita lihat tadi dalam bongkah ceracap inai itu ada lilin. Jadi kita perlu, maksudnya penari-penari yang ingin menarikan tarian ceracap inai ini dia perlu mengawal pergerakan bongkah ceracap inai itu dengan berhati-hatilah, seperti dia tutup, buka, tutup dan buka. Sebenarnya tidak susah pun untuk kita menarikan tarian ceracap inai ini, Eli. Okey. Dan saya ada nampak ada satu pergerakan yang bila duduk tu macam tu begitu. Maksudnya simbolik kepada apa tadi, cikgu? Itu adalah permulaan bagi tarian. Nanti sewaktu bahagian pembelajaran gerak tari kita akan belajar lebih lanjutlah, Eli, ya. Tapi mungkin saya boleh kongsikan sedikit dengan murid-murid sekalian, di mana kebanyakan dalam tari-tari Melayu ini kita ada pergerakan sembah. Kerana tarian ceracap inai ini keistimewanya dipersembahkan di majlis-majlis keramaian seperti perkahwinan. Jadi kita ada pergerakan sembah untuk pengantin lah, ataupun kita sebut sebagai Raja Sehari. Okey, kita akan tanya lanjut lagi dengan Cikgu Fauzi berkenaan dengan tarian ceracap inai, dan juga kita nak mengenali busana dan setiap perincian yang ada berkaitan dengan tarian ceracap inai. Tapi kita berehat seketika, Cikgu. Kita kembali selepas ini dalam Kesenian Dididik TV KPM. Kembali di Kesenian Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin di sini. Ya, adik-adik, seperti mana yang kita mengenali dan belajar berkenaan dengan tarian ceracap inai ini yang berasal dari Muar Johor. Kalau adik-adik boleh nampak, Kak Eli sekarang ini berpakaian lengkap busana yang berkaitan dengan tarian ceracap inai. Inilah dia lambang kemegahan tarian ceracap inai. Semestinya kalau tarian, kita mesti pastikan penari itu mengenakan imej yang sesuai dan memang melambangkan ataupun menjadi simbolik kepada tarian tersebut. Jadi sekarang ini kita ada model-model kita yang cantik di depan ni. Kita ada Cikgu Nur Hidayah dan juga Cikgu Datu. Bersama-sama kita juga Cikgu Fauzi untuk menerangkan dengan lebih terperinci berkenaan dengan busana tarian ceracap inai, Cikgu. Ya, Eli. Baik, Cikgu mungkin boleh terangkan juga tentang props ataupun sedikit perincian yang ada di atas bongkah ni, Cikgu. Okey, Ali, kita pergi dahulu kepada busana terlebih dahulu. Maksudnya boleh. Busana ini adalah kalau kita ikutkan adalah pemakaian daripada kepala hinggalah ke kaki. Okey, jadi kalau kita lihat, kita pergi kepada busana perempuan dahululah, yang di mana yang Eli dan juga Cikgu Hidayah pakai. Okey, kita mengenakan busana baju kurung teluk belanga. Busana baju kurung teluk belanga ini sangat terkenal di negeri mana, Eli? Negeri Johor semestinya. Betul. Ya, murid-murid, kalau kita lihat, ini adalah pemakaiannya lah. Cikgu Eli dia mengenakan busana teluk belanga hijau merah, hijau oren, dan Cikgu Hidayah biru kuning. Dari segi warnanya terpulang kepada mungkin guru-guru dan juga murid-murid lah untuk mengenakan warna yang bersesuaian. Dan kalau kita lihat dari segi pemakaian busana ini, dia ada mesti bersamping ataupun berkain dagang. Ini untuk perempuan. Kain dagang ini adalah kain yang datang, maksudnya selain daripada kain sarung yang dipakai di bahagian dalam lah. Selain itu dikenakan juga rantai seperti yang Eli lihat ni di dada tersebut, dan juga satu kain yang diletakkan pada bahu disebut sebagai tetapan. Ada maksud yang tersendiri ke, Cikgu, setiap prop ataupun aksesoris yang kita pakai ni? Jika dilihat, sebenarnya tidak ada, maksudnya bukan tidak ada maksud, cuma kita lihat pemakaian busana ini adalah mengikut kepada gaya yang biasa dikenakan oleh wanita-wanita ataupun perempuan-perempuan di negeri Johor. Baik, dan juga saya tertarik dengan sanggul, cucuk sanggul yang di kepala Cikgu Nur Hidayah, dan juga saya juga memakai cucuk sanggul ni. Kalau Eli lihat dan murid-murid lihat di kaca TV, Cikgu Hidayah dia mengenakan
menggunakan sanggul Johor, iaitu namanya adalah lebah gantung. Lebah gantung. Lebah gantung. Lebah gantung. Ya, betul. Baik. Jadi masyarakat Melayu ni kaya dengan simbolik-simbolik alam. Okay, jadi kalau kita lihat dia seperti orang kata sarang lebah tergantung. Jadi ini adalah salah satu dari segi apa ni kita sebut sebagai sanggul yang terdapat di negeri Johor lah. Kalau kita pakai 5, cuk sanggul ni 3. Dan dia mesti ganjil ni, tak boleh genap. Okey, untuk busana lelaki yang dikenakan oleh Cikgu Datuk ini dan juga saya, kami juga mengenakan baju kurung teluk belanga juga. Ini adalah memang gaya pemakaian di negeri Johor lah bagi kaum lelaki di negeri Johor lah kebiasaannya, dan kita bersamping di dalam dengan lipatan tindih kasih. Tindih kasih. Namanya adalah lipatan tindih kasih, di mana kalau kita lihat lipatan itu seperti kita kalau kita bersolat, tangan kita adalah tangan kanan berada di hadapan. Itu adalah teknik dia. Disebabkan macam saya katakan tadi, dia adalah untuk persembahan pentas, so kita kenakan rantai. Kerana macam kalau kita lihat, sebab kita persembahkan ini adalah untuk pengantin. Jadi bila persembahan untuk penonton tersebut, kita ambil gaya pengantin lah. So kita ada rantai, bersongkok, okey, dan juga ada brooch, kerongsang tu di atas kepala. Yang bersesuaian lah. Baik, okey, kalau kita lihat dekat tangan Cikgu Datuk ada, ni panggil apa tu Cikgu namanya? Ini yang saya katakan tadi adalah alatan tarian dalam tarian Ceracap Inai yang disebut sebagai Ceracap Inai. Ceracap Inai. Okey, dipercayai pada zaman dahulu dia menggunakan kayu inai. Kayu inai untuk membuat bongkah tersebut. Kalau kita lihat dekat atas itulah, dan dia dilengkapi dengan 4 penjuru lilin. Kalau dalam tarian kita nyalakanlah lilin tersebut. Baik. Okey, dan di tengah-tengahnya adalah bunga emas. Bunga emas. Ya, betul. Itu dia antara maksud-maksud dan simbolik yang perlu adik-adik tahu di rumah yang sedang menonton sekarang ini berkenaan dengan tarian Ceracap Inai. Baik, kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk mengenai tarian itu sendiri. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali di kesenian Didik TV KPM, adik-adik dan murid-murid yang sekarang ini sedang menonton Kak Elly Arifin di sini. Ya, Kak Elly sekarang ni tengah bersusah payah nak ingat balik apakah langkah yang pertama sepatutnya Kak Elly lakukan untuk melengkapkan tarian Ceracap Inai ni. Jadi disebabkan cikgu-cikgu kita tak ada, jadi Kak Elly nak jemput cikgu-cikgu kita untuk masuk ke dalam studio untuk sama-sama belajar dan mengajar adik-adik yang sedang menonton sekarang ini berkenaan dengan tarian Ceracap Inai. Kita nak jemput Cikgu Fauzi, Cikgu Nur Hidayah dan juga Cikgu Datu. Hai Elly. Hai Cikgu. Tarian pertama ataupun langkah pertama yang Cikgu nak terangkan kepada adik-adik di rumah? Jika diikutkan dalam tarian Ceracap Inai ini kita ada beberapa ragam. Okey, kita ada lebih kurang 16 gerak. Baik. Tapi untuk pembelajaran kita pada hari ini, cikgu dah mudahkan, kita telah gabungkan beberapa gerak supaya murid-murid dapat mengikuti dengan lebih mudah. Jadi kita mulakan dahulu dengan ragam sembah. Okey, so ini adalah kedudukan bersimpuh atas 2 tumit. Nama dia lah. Baik. Okey, jadi untuk yang pertama adalah sembah. Jadi kita akan melakukan 3 arah sembah. Yang pertama adalah sembah tari, sembah Raja Sehari dan sembah gayung. Okey, kita teruskan dengan sembah silang. Okey, kita silangkan tangan kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Okey. Itu sembah yang kedua. Seterusnya kita berdatang sembah. Berdatang sembah maksudnya kita ambil Ceracap Inai. Okey, murid-murid boleh lihat pada Cikgu Datuk dan Cikgu Yaya ya. Kita ambil dan buka. Okey. Buka ini jangan terlalu tinggi. Maksudnya kita paras bahu sahaja. Okey, untuk sisip tangan kanan ini kita akan buat bulatan. Okey, kita lalukan di atas tangan kiri. Okey. Dan bawa semula ke hadapan kanan. Okey, maksudnya kita buat bulatan kecil sahaja. Okey, dan yang terakhir adalah buka sembah. Untuk buka sembah yang terakhir ni, lelaki dia akan duduk bertinggung. Perempuan masih lagi kedudukan yang sama, bertimpuh.
Masih sama? Ya, betul. Baik. Ragam seterusnya iaitu sampan berkolik. Sampan berkolik. Okey, untuk sampan berkolik ini maksudnya kita bayangkan kita berkolik. Maksudnya pergerakan sampan yang di atas air. Okey. Itu dinamakan sampan berkolik. Okey, jadi untuk sampan berkolik ini, tadi kita dah memegang cercap inai, betul? Okey, pergerakannya mudah saja. Maksudnya kita akan tutup tangan kita. Tangan perempuan macam ni ke macam ni? Dia ke depan sedikit. Oh, okey, okey. Okey, maksudnya tangan kanan ni berada hadapan sedikit berbanding pada tangan kiri. Okey. Jadi kita akan lakukan gerakan adalah tutup, buka, tutup, buka. Jadi seterusnya adalah untuk lelaki sahaja, iaitu pergerakan pusing. Okey. Okey, perempuan dia akan menggunakan ragam yang sama, iaitu asas kisut. Okey, kita akan pusing ke arah kanan. Okey, maksudnya kanan, belakang, kiri, hadapan. Dan kita akan ulang pada kiri, belakang, kanan dan hadapan. Okey, maksudnya lepas ini kalau kita akan buat ragam buka, sembah dan terus bangun ke atas. Okey, dan lelaki akan buat posisi kuda-kuda. Okey, so ini adalah posisi kuda-kuda lah. Perempuan dia akan tunduk kuda sikit. Perempuan. Maksudnya kita merendah sedikit. Kaki kiri. Kaki kanan berada di hadapan. Kanan boleh. Biasanya kita kanan di hadapan lah. Tangan macam tadi. Tangan seperti sampan berkolik. Okey. Dan untuk lelaki boleh lihat saya dan juga Cikgu Datuk. Okey, ragamnya sama saja, Ali. Maksudnya kita akan tutup. Cikgu macam ni. Tutup, buka, tutup, buka. Lepas tu kaki kiri pula ke hadapan. Tutup, buka, tutup, buka. Nama ragam ini adalah sampan berkolik tinggi. Okey, kita dah nak habis dah sebenarnya. Okey. Sebab ragam dalam tarian cercap inai ini dia sama sahaja, cuma perbezaannya adalah dari segi aras. Baik. Sebenarnya. Seterusnya adalah ragam bertentang. Okey, serang bertentang. Okey, yang ini saya mungkin boleh minta Cikgu Datuk dengan Cikgu Yaya ke hadapan untuk tunjukkan bagaimana ragam serang balas bertentang. So ini adalah ragam serang balas bertentang di mana dia menggunakan asas berkulit. Baik. Okay? Cuma perbezaannya dia akan dilakukan lelaki dan perempuan. Okey, boleh kita mulakan 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu sahaja. Dari segi set dia tu terpulang kepada kebijaksanaan guru-guru ataupun murid nak buat berapa set. Okey, kita minta Cikgu Hidayah dan Cikgu Datu ke belakang sebentar. Terima kasih cikgu-cikgu. Okey, jadi kita dah belajar pelbagai jenis ragam. Itu dipanggilkan ragam lah ya cikgu? Ya, betul. Dia mungkin secara keseluruhannya cikgu boleh simpulkan berkenaan dengan tarian cercap inai. Tujuan utama kami memperkenalkan semula tarian ini kepada murid-murid adalah untuk memastikan tarian ini dapat dilestarikan. Okey, maksudnya dapat ditarikan semula. Okey, terpulang kepada kreativiti dan juga kebijaksanaan guru-guru dan juga murid-murid untuk melaksanakan tarian tersebut. Okey, tapi pastikan bila kita menarikan tarian-tarian tradisi ini, pastikan yang pertamanya kita lihat dari segi keasliannya. Okey, kita lihat dari segi kesopanannya. Kita lihat juga dari segi bagaimana ragam-ragam tersebut dilakukan dengan sopan santun mengikut kepada adat budaya masyarakat Melayu. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Fauzi, Cikgu Datu dan juga Cikgu Hidayah. Jadi kita nak tutup tirai kita hari ini dengan persembahan keseluruhan tarian cercap inai.
KPM